Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini saya nak terangkan berkenaan dengan indikator OSC Smart Entry Mapping atau short formnya adalah AWESOME. Indikator AWESOME. Okay, tujuan saya buat indikator AWESOME ni adalah sebenarnya untuk menghapuskan ketidakfahaman kepada TA lah sebenarnya kepada technical analysis, kepada indikator dan kepada kaedah untuk tarik elite wave. Sebab saya tengok lepas saya buat study sikit, tengok ramai yang agak confused dengan elite wave, macam mana tarik wave 1, wave 2, wave 3 kan. Lepas tu ramai juga yang confused dengan indikator-indikator sama ada indikator terbitan yang saya buat dalam Indi OSC ataupun indikator-indikator default. Jadi ini adalah insya-Allah ini adalah penyelesaian terbaik lah untuk sebenarnya untuk 0B lah, untuk yang tak berapa faham, yang hanya yang banyak lagi benda lain nak buat kan, tak sempat nak belajar ataupun tak sampai akal nak study indikator ataupun technical analysis apa semua. So insya-Allah saya bantu dari segi inilah, dari segi indikator lah sebenarnya. Okay. So actually indikator AWESOME ni dia adalah lanjutan. Maksudnya dia adalah kesinambungan daripada indikator OSC itu sendiri. Sebab untuk indikator OSC ia menggunakan teknik buy on dip ataupun teknik buy on support. Sedangkan untuk indikator AWESOME ni dia adalah menggunakan strategi buy on breakout. So ada SOP yang tertentu lah yang diperlukan lah untuk kita gunakan indikator AWESOME ni. Cuma ia memang mudah sebab ia terbahagi kepada dua sebenarnya. Satu dinamakan zon lemang, iaitu zon lemang. Okay, zon lemang ni sebenarnya adalah Bollinger Band sebenarnya. Bollinger Band standard deviation 1 untuk lower. Untuk dia upper band, Bollinger Band dia ada dua. Satu standard yang default. Ini yang default upper band. Satu lagi upper band untuk standard deviation 1. Yang ni. Actually yang ni dalam indikator OSC combo smart entry pun ada sebenarnya. Cuma kena pandai tick untick lah yang mana yang kita nak. Cumanya ini saya pemudahkan, saya siap buat dengan lorikkan sekali. So nampak color dalam dia untuk memudahkan kita lah untuk kaji, untuk capture mana-mana counter yang naik. Okay, lepas tu untuk Indi AWESOME ni saya pemudahkan lagi kan. Saya buang semua sekali apa-apa indikator-indikator yang lain ni yang dalam Indi OSC tu. Semuanya saya buang sebenarnya. Saya tinggalkan cuma beberapa sahaja. Signal sahaja sebenarnya saya tinggalkan. Okay, indikator AWESOME terbagi kepada dua zon. Satu zon lemang, satu lagi zon uptrend. Ini zone uptrend. Okey, zone uptrend pula terbahagi kepada 3 color. Yang pertama sekali purple, ungu. Ini adalah permulaan kenaikan. Senang cakap ini macam start gear 1 lah, dan nak start jalan. Dia tak semestinya ada sebenarnya, tetapi kebanyakannya adalah. Lepas yang kedua zon hijau. Zon hijau ni adalah zon untuk counter menaik. Counter membuat kenaikan. And then di dalam zone uptrend sendiri
Ada counter yang membuat kenaikan dan ada zone yang membuat kenaikan dan ada zone retrace. Ini retrace ni. Yang coklat ni ada zone untuk retracement. Dia membuat penurunan sementara lah. Retrace ni dia pullback. Dia pullback sahaja. Pullback maksud dia turun sikit. Dan dia naik balik. Itu kalau siapa yang belajar elite wave, technical analysis, belajar trend line apa semua, yang tu fahamlah benda ni. Cumanya yang ni saya nak capture yang 0B. 0B dan UB yang tak tahu apa-apa tentang indikator apa semua. Tapi kalau ada yang dah ada pengetahuan tentang tentang technical analysis, indikator, macam-macam indikator dan elite wave, lagi baguslah sebenarnya. Lebih baik sebenarnya. Cumanya ini saya nak capture untuk golongan yang paling bawah sekali, 0B, yang tak tahu apa-apa tapi still nak bersaham. So saya mudahkan dengan penggunaan zone dan warna lah, serta signal-signal huruf. Okey, kita kenalkan dulu untuk indikator OSC Smart Entry Mapping atau AWESOME ni. Okey, dia ada dua zone. Satu zone lemang, ini dinamakan zone lemang. Yang kedua dia ada zone uptrend. Semua ni zone uptrend. Ada 3 warna, satu warna ungu, satu warna hijau, satu warna coklat ataupun perang. Okey, yang ungu ni biasanya permulaan kepada kenaikan. Permulaan kepada kenaikan. Yang hijau adalah start naik. Coklat dia start retrace, dia turun. Dia turun. Okey. Lepas tu dia ada signal apa? Signal H. Dia ada signal H. H tu maksudnya high lah, tinggi. H. Dia ada H. Lepas tu dia ada TP. Okay. Dia ada signal TP. TP tu maksud dia take profit ataupun jual. Lepas tu dia ada signal L. Okay. L ni adalah low. Maksud dia di mana level harga yang paling rendah sekali pada kaunter tersebut. Okay. Jadi EP. EP ni maksud dia, EP ni belilah. Okay, EP ni maksud dia entry price. Okay. Yang ini sebenarnya saya ambil daripada Indi OSC. Saya blend together untuk guna dalam indikator dalam Indi Awesome ni. Oh, dah start ni, dah start market sebenarnya ni. Baru start market. Sekejap saya nak buka. Saya terlupa nak buka. Saya nak buka OSC alert punya ni. Punya alert. Kejap, tunggu kejap. Okey. OSC alert ni memang setiap hari saya on off. Pagi on, petang off. Dan ianya berbayar sebenarnya, bukan free. Tapi itu yang saya buat tiap bulan tu, saya minta sumbangan. Tak banyak, sikit pun, RM1, RM2 je, bukan banyak pun. Kalau RM1, RM2 kan, kalau 10 orang, 100 orang dah banyak dah. Macam tu lah. Tapi tak apa, kalau tak ada apa-apa pun, ini saya bayar juga, tak ada masalah, insyaAllah. Okey, berbalik kepada indikator AWESOME. So tadi saya dah terangkan dia ada dua zone, satu zone lemang, satu lagi zone uptrend. Zone uptrend ada 3 color, ungu, hijau dan coklat. Saya ulang. Lepas tu dia ada signal HTP, L, EP. Ini saya ambil daripada indikator OSC sebenarnya. Dalam indikator OSC ada HTP, LEP dan itu adalah penggunaan untuk SOP super senang. Okey, cuma saya ada tambah untuk Indi Awesome ni, H tu masuk hold. Hold tu maksud dia kita boleh pegang counter tu. Siapa nak swing boleh. Ada satu lagi BO tu breakout. Kalau ada tulis BO tu maksud dia counter tu breakout, ada tak sini. Tak ada pula. Okey, tak apa. Jadi kalau nak tengok secara keseluruhan, tengok macam mana dia capture kenaikan sahaja. Nampak? Daripada sini kita boleh detect counter yang naik. Maksud dia kita boleh detect counter mana yang naik, counter mana
Kawasan mana yang naik, nampak? Macam nak hijau sikit je, lepas tu dia turun kan. Coklat ni dia turun ni, nampak? Coklat dia turun, hijau naik. Jadi nampak ni kenaikan. Nampak ni kenaikan tinggi. Macam ni. Okey, so sekarang ni dah kenal dengan indikator. Awesome. Okey, so sekarang ni saya nak tunjukkan pula macam mana SOP dia. Okey, satu lagi ni, line hijau. Line hijau ni pun sama jugalah. Ini daripada India OSC India OSC, yang mana atas line hijau ni kenaikan adalah cepat. Maksud dia atas line hijau ni ia adalah uptrend. Dia kenaikan dia memang pantas berbanding dengan bawah line hijau. Okey, jadi apa-apa counter terbaik sekali yang kita nak ambil adalah di atas line hijau. Kecuali counter yang memang bawah line hijau dan baru nak naik macam ni, dia bawah line hijau dan dia baru nak naik. Dia sebenarnya daripada atas dia turun ke bawah balik, dia baru nak naik pump macam tu kan. Yang ni memang cantik kalau nak ambil. Cuma kebanyakan kita tak tahu kita boleh dapat atau tidak counter-counter yang macam tu. Sebab bukan semua counter ada macam tu kan. Kita kena faham, bukan semua HTP LEP tu dia ada kenaikan. Nampak? Ada yang EP lepas tu turun balik. Pasal dulu kita detect dengan penggunaan wave. Ada wave biru dengan oren. So kita boleh nampak lah dia tengah naik ke atau dia tengah turun. Jadi yang tu pun saya dah hapuskan supaya tak confuse, dan chart pun jadi cantik lah. Dia tak ada semak-semak sangat. Nampak tak? Yang macam ni kan tak adalah semak sangat. Nampak candle, nampak color, nampak zone lemah dengan zone uptrend. Lepas tu ada huruf. Itu sahaja. Yang ini pun mungkin saya akan buang juga ni. Ini pun macam tak berapa penting sangat lah, sebab better refer. Nak refer boleh juga sebenarnya. Tak apalah, saya simpan lah yang ni. Ini adalah support and resistance daripada Gantt chart. Boleh check Gantt chart. Macam saya refer Gantt chart yang saya tampal kat dinding je. Yang ni saya tak refer sangat pun. Ini macam kalau nak cepat nak tengok lah, itu je. Okey, berbalik kepada macam mana dia punya SOP dia. SOP Awesome. SOP Awesome berbeza dengan SOP Super Senang, di mana SOP Super Senang dia mengambil strategi buy on support ataupun buy on dip. Sedangkan India Awesome dia mengaplikasikan strategi buy on breakout. Buy on breakout. So dapat ada indikator OSC campur dengan indikator Awesome. Memang marvelous lah. Sebenarnya memang marvelous. Sebab apa? Kita boleh beli dekat bawah terus naik ke atas. Untuk swing short term, insyaAllah cantik. Cuma untuk siapa yang nak cepat kan, yang nak cepat profit apa semua, ambil Awesome mudah lah. Walaupun dia beli dah tinggi sikit, tapi buy high sell higher. Itu standard kaedah ataupun strategi buy on breakout. Memang kena beli tinggi, dia tak ada beli rendah. Nak beli rendah ni, nak tunggu simpan seminggu, 2 minggu, 3 minggu ni, itu untuk buy on dip ataupun buy on support. Untuk Awesome, dia buy on breakout, dan breakout dia sebenarnya adalah breakout downtrend line lah sebenarnya. Dia buy on breakout downtrend line. Itu kaedah dia lah. Okay. Yang tu adalah yang terbaik sekali sebenarnya. Okay, sekarang ni kita pergi kepada SOP Awesome. SOP Awesome kalau kita tengok, ia berlaku selepas SOP Super Senang. Maksudnya kalau SOP Super Senang HTP LEP ataupun ada L lepas tu ada EP kan, EP baru kita masuk kan, EP baru masuk. Tapi untuk Awesome, EP ni sebagai kita punya watchlist. EP ni jadi watchlist sahaja. Maknanya kita tengok dulu boleh beli ke tak boleh beli kalau dekat EP. Kalau kita ambil contoh yang ni lah, kita fokuskan ni. Okey, tengok ni. Dia dah keluar EP kan. Dah keluar EP ni, kita tak beli lagi ni. Kita tak beli lagi. Bila dah keluar EP, apa yang kita buat adalah kita tandakan close price.
pada candle EP. Di mana harga tutup pada candle EP dan kita tandakan. So bila counter memotong harga tu, dan bila counter potong harga tu baru kita beli. Dalam kes ni nampak ni, walaupun dia dah potong kan, tapi dia still ada penurunan juga sebenarnya. Itu nasib-nasib lah kan. Sebab yang ini counter ni dia tak masuk dalam zon lemang. Kalau ikut SOP Awesome, dia kena masuk dalam zon lemang. Dah masuk dalam zon lemang sama ada zon dah masuk dalam zon sama ada zon lemang ataupun zon uptrend, baru kita consider untuk belian. Selagi tak masuk dalam antara dua ni atau masuk ke dua-duanya, kita tak consider untuk beli sebenarnya. Kalau tengok kan, tengok yang ni semua tak ada, semua tak ada, dan dia tak masuk. Ni kalau dia masuk macam mana nampak ni, dia masuk tapi tak kena. Dia macam ni. Kalau cantik-cantik sekali kalau dua-dua masuk. Tengok macam ni kan. Macam mana kuat dia masuk dalam zon lemang, lepas tu dia masuk dalam zon uptrend yang colour purple, lepas tu dia ada EP pula dalam tu. Tengok macam mana bertesup dia naik besok. Pump terus naik je terus. Up terus ni. Nampak? Ini yang kita nak sebenarnya. Kalau ada dapat situasi yang macam ni memang cantik lah. Ini ada 3 confirmation. Masuk dalam zon lemang, masuk dalam zon uptrend, ada EP pula dekat bawah dia. Okey. Kalau Awesome biasa, kalau kita nak beli, dia kena masuk dalam zon lemang dahulu sebenarnya. Tapi macam ni untuk kes ni dia masuk dalam zon uptrend. Okey. Cara dia kita gariskan, kita buat satu garisan macam mana untuk kita tandakan dekat mana kita nak masuk. Okey, dekat mana kita nak masuk. Okey, kita tanda. So once counter tu potong line hijau ni, potong closing ni, closing price pada candle EP, baru kita boleh buat keputusan untuk membeli. Kalau kita tengok kat sini kita akan beli dekat mana? Kita akan beli dekat sini sebenarnya. Tapi apakan daya, pasal dia tak masuk lagi, dia turun lah. Turun-turun pun dia naik dah balik kan. Nampak ni, dia naik balik. Cuma kalau kita dapat beli dekat sini lagi cantik lah kan. Inilah akibat kalau dia tak masuk dalam zon lemang ni, zon ni. Jadi dia akan turun dulu. Dia turun dulu. Yang ni pun sama juga tengok. Kalau yang ni EP kan, EP pump, dia dah masuk sikit lah ni. Tapi ni kita tak beli, kita beli kat sini je. Yang ni dah masuk zon lemang dekat sini. Yang ini dah masuk zon lah sebenarnya. Ni dah masuk zon. EP ni kalau ikutkan ini pun dah masuk dah sebenarnya. Dah masuk, tapi dia dah masuk sini tapi tak jadi. Itu nama dia trading plan. Sebab tak semua kita punya indikator kan, dia bukan holy grail. Jadi dia tak adalah semuanya akan menjadi. Ada yang tak jadi, nampak macam apa, turun balik kan. Tapi akan datang naik juga. Cumanya macam ni buang masa lah. 1, 2, 3, 4, 5 dah seminggu. 1, 2, 3, 4, 5 dah 2 minggu dah. 2 minggu 2 hari. So ada kerugian di situ lah kan. Jadi yang kita nak kejar sekarang ni, yang mana kita masuk je, esok terus naik. Itu yang penting. Tapi kena ada trading plan. Apa-apa kena ada trading plan. So sekarang ni kita dah tahu macam mana cara untuk kita EP. Macam mana cara untuk kita EP. Tengok sekejap. Okey. Yang ni terbaik dah ni. Yang ni yang terbaik. Dia ada HTP, L, lepas tu dia ada EP. EP dia masuk dalam zon lemang. Nampak? Masuk dalam zon lemang. Macam ni kalau dah masuk zon lemang ni, bila kita boleh buat consideration untuk beli terus. Mana beli petang. Kan? Kita beli petang, besok terus up. Nampak? Naik masuk zon hijau. Dia up. Lepas tu masuk zon coklat, dia turun balik. Itu saya cakap dia tak semestinya ada line purple. Kalau line purple kita tunggu seminggu kan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Dekat 2 minggu juga kita tunggu. So kita tengok yang EP dekat sini kan. Macam mana kita nak tahu dekat sini naik atau tidak? Itu wallahu alam, memang kita tak tahu. Tak ada siapa tahu pun. Kita takkan tahu. Macam mana? Contoh ada dekat sini kan EP.
Okay, kita tunggu dia potong EP. Potong EP pump kita beli. Line ungu cantik. Ada H lagi. Kan? Lepas tu dia sebelah esoknya ada hijau. Tapi dia turun. Lepas tu ada TP pula. Kan? Ini wallahualam. Siapa yang masuk counter kena ada trading plan. Kalau rasa tak boleh tahan, cut loss. Itu je. Siapa yang boleh maintain swing, boleh swing. Kalau macam ni, kalau swing dia win lah. Walaupun dia beli dekat sini. Kan? Dia beli dekat sini, lepas tu nampak naik sentiasa. Kalau tak nak lama, tukar kepada 1 hour. Main 1 hour je. Jadi dekat sini memang saya pun tak tetapkan time frame berapa. Siapa nak cepat boleh masuk ke 1 hour. Kalau siapa nak EP cepat, boleh masuk ke 1 hour. Kita tengok weekly dengan daily dia punya trend. Lepas tu kita masuk dekat 1 hour untuk kita tengok break. Okey, kalau kita tengok ini nampak. Okey, ni ada signal breakout. Ni ada signal breakout dah ni. Okey, kita tengok ni pun ada nampak breakout. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, kat mana pula kita nak TP? Okey, kita TP yang pertama sekali saya sebab ada 3 tempat lah untuk kita TP. Yang pertama sekali TP bila dia keluar daripada zon hijau ni lah, maksud dia yang kedua. Biasanya yang kedua. Yang pertama biasa dia turun retrace. Lepas tu dia naik balik. Tapi untuk kes yang ni banyak kali pula kan sebelum dia turun habis. Kalau nak betul-betul punya, bila dah tak ada langsung zon hijau, dia tidak ada langsung zon uptrend, baru kita TP lah. Tak pun kalau ikutkan kita bila dah ada zon coklat ni, kita dah boleh TP dulu. Untuk kita beli di bawah macam ni nampak ni, kita TP beli balik kat sini, dia naik balik, nampak. Macam ni habis, terus kita TP terus. Memang dia akan naik apa semua, tapi abaikan. Sebab dia akan turun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia pecah lower band zone uptrend. Nampak dia pecah sini, jual. Dia pecah sini, jual. Dia tak pecah, jangan jual. Dia pecah, jual. Jual, lepas tu tengok kita boleh beli balik dekat bawah. And then yang ketiga, kita tengok TP lah. Ini last lah, last kopek punya. Dah, kalau kita sayang tak nak jual, kita nak swing juga kan, maintain. Kalau maintain macam mana kita untung sebenarnya, untung. Sampai TP ni kita jual kan. Keluar je TP dah, jangan cakap, jangan ada teknik harapan lagi dah. Jual terus, nampak? Sebab dia akan turun. Nanti beli balik. Nampak? Kita beli balik. Dia naik balik. Risau. Kadang-kadang orang risau pasal turun kan. Turun. Memanglah turun. Jual dulu. Kalau katalah kat loss pun jual dulu, lepas tu beli balik. Tapi itulah susah kan, menyayat hati. Kalau siapa-siapa nak jual kat loss, lepas tu nak beli balik ni. Biasa kalau dah kat loss ni memang orang malas nak masuk balik. Tapi sebenarnya tidak. Macam ni TP, pump, turun. Nampak? Dia turun. Yang mana yang kawasan kosong ni, yang tak ada zone uptrend ni, memang kebiasaannya dia akan turun. Kalau naik pun dia naik sikit-sikit je. Dia naik pun naik sikit-sikit. Jangan layankan sangat. Setakat untung sikit-sikit. Kita nak untung yang tinggi. Macam nak kita ambil daripada sini, pump terus sampai sini kan. Macam ni yang kita nak. Okey, balik pada yang terkini. Tengok ni. Macam mana yang terkini kita tengok. Okey. Kalau kita tengok yang ni, dia EP kat sini terus naik. Kan. Kena dekat zone coklat, dia turun. Kan? Turun. Hijau dia naik balik. Yang ni dekat zone coklat ni, walaupun dia turun tapi dia naik. Nampak? Walaupun dia naik, kan? Kenaikan dia akan turun. Sebab dalam zone coklat ni dia memang tak berapa kuat sangat. Kalau dalam zone coklat ni dia naik pun orang kata macam apa panggil? LL ke LH sahaja sebenarnya. Dia akan turun balik. Masuk kat sini. Ini kita tak pasti. Ini dia turun ada, dia naik ada. Macam ni, dalam kes ni itu pasal kalau kita dapat combine HTP LEP ni, kita cantik lah. Kita dah tahu dah HTP L dah keluar, lepas tu dah naik macam ni. Kita dah tahu dah dia akan reverse. Itu penggunaan buy on dip. Buy on dip ni dekat tempat yang kosong, yang tak ada uptrend. Mana kita boleh betul-betul bawah. Kalau macam kes yang macam ni kita kena beli dekat mana?
Kita kena beli kat sini, level sini. Kita ambil satu garis kat sini kan. Pecah sini baru kita beli. Itu standard SOP dia. Memang tinggi lah. Tapi tinggi hari tu juga untung. Beli hari tu naik, nampak? Beli hari tu kan naik. Dia bukan macam buy on dip. Beli hari tu tak tentu naik lagi. Kadang-kadang dia turun. Sebulan pun ada. Kan? Nasib tak baik, 2 bulan, 3 bulan. Jadi kalau untuk yang kes ni, memang kita buy high. Tapi kita boleh sell higher dalam tempoh berapa? 2 hari. Kan? 2 hari. Lepas tu perhatikan hari ni. Bila dia dah melepasi zon lemang ni, biasanya dia akan turun. Biasalah kalau buat jarum macam ni, dia akan turun. Biasa dia melepasi zon lemang, dia akan turun. Lepas zon lemang, dia akan turun. Okay. So, dekat sini ni, kalau dia tak pecah sini, kita boleh maintain lagi. Nampak ni, dia ada hold lagi kan. Dia tak pecah, zon lemang punya lower band ni, kita boleh hold lagi. Once dia pecah, habis. Still lagi ada penggunaan penggunaan gap kan. Gap masih lagi kita gunakan. Nampak ni, maknanya kita dah tahu dah dekat mana dia akan pergi kalau dia turun. Jadi jangan buat pasal, jangan cari pasal, nak tunggu. Memang nanya aja kalau katalah dia turun lah. Kalau dia turun, dia akan cari gap. Jadi hati-hati. Banyak gap. Yang ini lagi dah ni jahanam ni. Jadi hati-hati. Siap-siap pasang. Orang kata biar untung sikit, jangan rugi banyak. Soalan ataupun balik modal pun jadilah daripada duduk kat kondo, nanti dia naik balik, nanti susah, lama, ambil masa. Kita tak tahan, kita cut loss, masa cut loss dia naik. Nampak ni dalam zon, masih lagi dalam zon hijau sebenarnya. Zon hijau maksud dia still strong. Dia masih lagi kuat. Berkemungkinan dia boleh jadi macam ni. Dia naik, dia turun sikit je. Dia turun sikit, lepas tu dia up lagi. Itu pasal kadang-kadang kita tak boleh nak cut loss terus. Kalau kita cut loss, kita rugi macam mana? Cut loss turun ni kan. Mana tahu dia naik lagi. Nampak? 2 kali naik tu. Sebab dia dalam zon hijau macam ni lah. Dia dah naik kan, dia turun. Kita tak pasti lagi dia turun mana. Ini hanya Allah SWT sahaja mengetahui. Kita tak tahulah dia nak pergi ke mana ni. Tapi kalau ikut akal, yang ini mungkin kot dia akan turun. Dan ni support dia 0.61 ni. Jauh juga. Dan kalau dia tak turun sini, kalau dia dapat pecah sini, dia kuat lagi ni. Dia akan naik lagi. Kalau dia dapat pecah ni lah. Tapi dia dah 3 white soldier. 1, 2, 3. Lepas tu ni ada puncak. So ada kemungkinan dia akan turun dahulu. Okey, itu je. Dah dekat setengah jam dah ni saya explain macam mana nak masuk. Okey, kesimpulan dia. Saya buat kesimpulan untuk last kali. Indie Awesome OSC Smart Entry Mapping, dia ada 2 zon. Satu zon lemang, satu zon uptrend. Zon uptrend ada 3. Satu purple, satu ungu, satu hijau, satu lagi coklat. Ungu ni kira untuk starting, starting kenaikan, permulaan. Lepas tu hijau ni adalah untuk kenaikan. Coklat retrace. Lepas tu dia ada signal HTP LEP. Ini penggunaan untuk watchlist bagi Awesome. OSC Super Senang menjadi watchlist sahaja bagi Awesome. Pecah EP punya closing price, candle EP punya closing price, baru kita beli. Mana-mana counter yang dah masuk dalam dia tutup dalam zon lemang ataupun zon uptrend, dia ada possibility untuk naik. Dan pembelian terbaik adalah di atas line hijau. Lepas tu TP pula. TP ada 3. Satu TP, kita TP bila dia keluar daripada zon hijau, dia masuk zon coklat, dah boleh TP. Dah boleh TP. Atau dia turun bawah daripada lower band, zon lemang, boleh TP.
Atau keluar TV lah. Itu last lah, keluar TV, kita boleh TV lah. Okey, itu sajalah untuk penerangan berkenaan dengan Indie Awesome. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.